Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zainun Amir. Maaf. Selamat datang Puan Siti Zainun Amir. Maaf lambat sikit malam ni. Saya berkejaran pulang dari Cyberjaya. Ada urusan di Cyberjaya tadi. Minta maaf banyak. Maaf lambat sikit. Live. Sekarang dah 9:11 minit minta maaf banyak-banyak. Maaf banyak-banyak. Terlewat sikit malam ni. Saya berkejaran pulang dari Cyberjaya. Ada urusan sikit kat Cyberjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Puan Fazlianti Rosli, selamat datang. Selamat datang Puan Siti Zainun. Selamat datang Puan Fazlianti. Selamat datang Tuan Hams, Fahmi Nazrin. Selamat datang Tuan Jamboy Popi. Sahabat kita dari mana? Perak, Pulau Pangku Boleh saya dapatkan maklum balas suara dan juga paparan kita muka surat 24 tu okey ke? Jelas ke? Audio dan visual, suara dan juga paparan skrin tu muka surat 24 ikut 6. Boleh dengar dengan jelas suara saya? Boleh lihat dengan jelas? Boleh nampak dengan jelas? Boleh nampak full screen penuh? Paparan muka surat 24 ikut 6 di skrin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Zaitun, selamat datang Puan. Okey. Saya pohon jutaan kemaafan. Kita bermula agak lewat sikit malam ni. Seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, saya berkejaran pulang dari Cyberjaya. Ada urusan sikit kat Cyberjaya petang tadi. Kedua-duanya jelas, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Fazlianti. Suara okey, muka surat pun jelas, alhamdulillah. Terima kasih Puan Zaitun. Terima kasih Puan Fazlianti. Terima kasih Puan Rumisha Family. First time Puan First time saya nampak nama Puan Rumisha kat ruang komen kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua okey, alhamdulillah. Audio dan visual okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Kamrul Zaman, terima kasih Puan Rumisha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Siti Zainun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Hams. Kita saling berbalas salam Berbalas ucapan salam. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Buat kali yang kedua. Kita dah bertemu dah pagi tadi pukul 9 pagi So alhamdulillah kita bertemu malam ni walaupun agak sedikit lewat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Dr. Suria. Ujung ayat tak nampak. Suara jelas. Okey, ujung ayat saya adjust sikit. Okey ke Tuan Ham? Kalau masih tak jelas juga Tuan Ham boleh rotate phone screen. Boleh tengok dalam apa? Bentuk landscape bentuk dalam keadaan melintang landscape. Harap-harap dah okey, saya dah adjust dah sikit tu. So alhamdulillah kita bertemu lagi sekali pada hari ini buat kali yang keduanya. Buat kali yang kedua, pagi tadi kita dah bertemu dalam sesi live pada sesi pagi pukul 9 pagi. Alhamdulillah walaupun agak lewat sikit, lewat 10 minit minta maaf banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak sebab lewat sikit kita start malam ni. Sebab saya berkejaran pulang dari Cyberjaya, ada urusan sikit kat sana. Okey. Walaupun kita mula agak lewat sikit, lewat 10 minit lebih kurang. Alhamdulillah, tapi kita dapat teruskan juga. Saya ingat hampir-hampir saya terpaksa batalkan sesi malam ni sebab takut tak sempat. Tapi alhamdulillah walaupun kita terlewat 10 minit, kita dapat teruskan juga sesi live kita pada malam ni. Alhamdulillah. Okey, so saya ucapkan terima kasih juga pada semua kerana sudi menanti, menunggu. Masih lagi sudi bersama-sama dengan saya dalam sesi live pada malam ni. Alhamdulillah. So kita bertemu malam ni pada sesi yang kedua. Okey, pagi tadi sesi pertama kita untuk hari ini. Malam ni kita jumpa lagi pada sesi yang kedua untuk hari ini, Ahad 21 Jun bersamaan 29 Syawal buat sesi yang kedua pada pertemuan ataupun pada sesi kelas, pada siri kelas kita yang ke-56. Okey. Siri ataupun sesi ataupun kali yang ke-56 sesi kelas pengajian Iqra' kita. So insya-Allah pagi tadi kita dah sama-sama membaca bacaan kaedah wakaf yang ke-6 di muka surat 23. So malam ni kita akan sama-sama membaca kaedah bacaan wakaf yang ke-7 yang juga merupakan kaedah bacaan wakaf yang terakhir untuk silibus Iqra' ini. Okey. Alhamdulillah jelas dah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Tuan Hams. Okey. So insya-Allah malam ni kita akan sama-sama melihat, membincang, membicarakan, membaca dan sama-sama membunyikan kaedah bacaan wakaf yang ke-7 yang juga merupakan kaedah bacaan wakaf yang terakhir untuk silibus kita dalam silibus Iqra' ini. Okey. Okey, kita terus ke muka surat 24, Iqra' 6. Okey. Rabbihkum bil haqqi. Okey, nampak Okey. Rabbihkum bil haqqi. Okey. Okey, sebelum tu, okey, ni dalam contohnya sebelum tu, sebelum saya terlupa dan hampir-hampir saya terlupa sudah. Mohon kerjasama, bantuan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Sama-sama kita pakat-pakat klik button like. Okey. Kita pakat-pakat klik button like dan juga kita pakat-pakat klik button share. Kita share di wall Facebook kita sendiri, personal Facebook kita, ataupun kita boleh share juga di guru-group Facebook yang kita dah join supaya kita boleh viralkan, hebat-hebatkan sesi live FB live kelas kita ini supaya ramai lagi boleh turut serta dan mendapat manfaatnya bersama-sama dengan kita insya-Allah. Okey. Okey, dah klik button like, dah klik share, insya-Allah kita sambung balik. Okey, ni contoh. Kita wakaf pada huruf Qaf yang ada sabdu. Kalau kita masih ingat lagi masa kita di Iqra' 5, maaf, di Iqra' 4. Kalau kita masih lagi ingat masa kita di Iqra' 4 ada satu topik bacaan qalqalah yang kita dah sama-sama baca di Iqra' 4 yang dulu. 5 huruf 5 huruf baju dah kotor. Ba, jim, dal, qaf dengan ta yang berbaris mati. Sudah, terima kasih Puan Fazrianti, terima kasih banyak. Okey, terima kasih atas bantuan dan sokongan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang lain pun boleh sama-sama bantu saya. Kita pakai klik button like, kita pakai klik button share. Okey. So masa kita kat Iqra' 4 dulu, kita dah sama-sama membaca, bincang dan baca 5 huruf. Huruf ba berbaris mati, jim mati, dal mati, qaf mati, ta mati. Baju dah kotor ataupun kotor baju dan qaf, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Samalah
kotor baju den, baju dah kotor, tak kisah, sama 5 huruf. Huruf bim pula, huruf ba, jim, dal, qaf dengan ta yang berbaris mati. Bila huruf-huruf ini, 5 huruf ni berbaris mati, sama ada dia memang dah original, memang baris asalnya berbaris mati, satu, ataupun dia berbaris hidup tapi kita matikan dia, kita baca dia dengan baris mati kerana waqaf. Bila kita waqaf, huruf yang terakhir kita baca dengan baris mati. So mana-mana huruf yang 5 huruf tadi yang kita matikan dia ataupun yang kita baca dengan baris mati, baris sukun kerana waqaf, maka dia perlu dibaca dengan sifat qalqalah lantunan. Okey, so ada 2 bentuk lah. Sama ada memang dah original baris mati, asalnya baris mati, ataupun huruf tu asalnya berbaris hidup. Baris hidupnya sama ada baris atas, bawah, depan, tapi kita matikan dia, kita baca dia dengan baris mati, tukarkan baris dia daripada baris hidup kepada baris mati kerana waqaf. Bila kita waqaf, huruf yang terakhir kita matikan dia barisnya. Okey, so bila huruf yang mati tu jatuh pada huruf qaf, ba, jim, da dengan ta tadi, maka kita kena baca dia dengan sifat lantunan ataupun sifat qalqalah. Okey, bunyi ab, aj, ad, al, to, aq. Okey, masih ingat lagi topik kita di Iqra 4. Okey, so topik kita yang kita nak baca malam ni ialah kita waqaf pada huruf qalqalah. Saya baru balik laut. Oh, okey. Waalaikumsalam, Cik Jamboy Poi. Okey, tak apa, maaf. Okey. Maaf diterima. Okey, tak ada masalah. Okey. Tak perlu minta maaf pun. Okey, terima. Saya sepatutnya ucapkan terima kasih. Baru balik laut pun sudi lagi bersama dengan kita kan, walaupun dalam keadaan kepenatan kan. Terima kasih banyak Cik Jamboy. Balik benar-benar Pulau Pangku Pulau Pangku. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak atas sokongan. Okey. So apabila kita waqaf pada huruf qalqalah, kita waqaf pada huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dengan huruf ta. Okey, kita waqaf pada huruf qalqalah yang bersabdu. Okey, kalau mengikut istilah tajwidnya, ini dinamakan bacaan qalqalah akbar, iaitu kita waqaf pada huruf qalqalah ataupun bacaan kita berhenti pada huruf qalqalah yang bersabdu. Okey. So kalau kita masih ingat lagi masa kita sama-sama membaca bacaan bersabdu pada Iqra 5, apa kaedahnya? Kita tekan ataupun kita beratkan bacaan, menekan ataupun memberatkan bacaan ke atas huruf yang bersabdu. Masih ingat lagi tu kaedah kita membaca bacaan pada huruf bersabdu, kecuali nun dan mim. Kalau nun dan mim ada 3 step. Tekan pada huruf bersabdu, dengung dan lepaskan dengan baris dia. Okey, kalau huruf bersabdu biasa yang bukan nun dan mim, tekan dan lepaskan dengan baris dia. Contoh illa. Macam contoh ni, tabba. Tekan dan lepaskan dengan barisnya. Okey, bila kita waqaf pada huruf bersabdu, bila kita waqaf pada huruf qalqalah yang bersabdu, okey, bil haqqi, bila waqaf, ki dah tak bunyi lagi sebab kita tukar qaf berbaris bawah, berbaris hidup ni kepada baris sukun, baris mati. So ki dah tak bunyi lagi dah. Bila qaf kita tukar daripada baris bawah ataupun baris hidup ni kepada baris mati, maka datang padanya sifat qalqalah sebab baju dah kotor, ba, jim, dal, qaf dengan ta yang baris mati, datang padanya sifat qalqalah, sifat lantunan. So qaf tu dah jadi huruf qalqalah bila dia berbaris mati. Huruf yang sama kalau dia berbaris hidup, dia tak ada qalqalah pada dia. Bila berbaris mati baru dia datang padanya sifat qalqalah. Jelas So bila kita waqaf pada huruf qaf yang berbaris hidup, kita tukarkan baris hidup ni kepada baris mati kerana waqaf, kerana berhenti pada hurufnya, padanya, maka datang padanya sifat qalqalah ataupun sifat lantunan. Sebab jatuh pada 5 huruf tadi kan, huruf ba, jim, dal, qaf dengan ta. Kemudian ditambah pula dengan adanya tanda bacaan sabdu di atas huruf qaf ataupun di atas huruf qalqalah itu. So kita akan bunyikan dia dengan cara kita tekan dulu bacaan ataupun kita beratkan bacaan di atas huruf bersabdu, tekan dan baru lepaskan bunyi lantunan qalqalahnya. Contoh, dalam contoh yang di atas ni, kita akan baca dengan asalnya bil haqqi. Bila waqaf, kita akan baca dia dengan bacaan bil haqqa. Bil haqqa. Tekan dulu haq, baru lepaskan lantunan qa. Bil haqqa. Okey, jelas Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas okey, sebab ini pun banyak juga berlaku kesalahan bacaan dalam bacaan orang kita kerana dibaca dengan bacaan bunyinya begini, bil haqqa. Bil haqqa. Okey. Itu adalah bacaan huruf qalqalah tanpa sabdu. Okey, saya tunjuk Kalau kita waqaf pada huruf qalqalah, contohnya huruf qaf yang tanpa sabdu, saya tutup sabdu
tanpa sabdu, maka kita akan baca dengan bacaan bunyinya bil haqq. Bil haqq. Tapi bila kita waqaf pada huruf qalqalah, contohnya huruf qaf ni bersabdu, dia akan menghasilkan bunyi bil haqq. Bil haqq. Okey, saya harap jelas Boleh So kita buat sekali-sekali. Kita demonstrate lagi sekali. Rabbihkum bil haqq. Okey, boleh Okey, so bila kita berhenti pada huruf qalqalah yang tak ada sabdu, tak ada tekanan. Bil haqq. Bil haqq. Bila kita waqaf pada huruf qalqalah yang ada sabdu, tekan dulu baru lantunkan, baru keluarkan bunyi lantunan. Bil haqq. Bil haqq. Okey, jelas biasa kesalahan yang berlaku ialah terbalik, sebaliknya. Sebaliknya macam mana? Bila waqaf pada huruf qalqalah yang ada sabdu, macam contoh ni, dibaca seolah-olah bacaan itu adalah bacaan qalqalah tanpa sabdu. Sedangkan qalqalah ni ada sabdu. Dibaca dengan bil haqq. Bil haqq. Okey? Dan sering kali, banyak kali juga berlaku bacaan yang mana bila waqaf pada huruf qalqalah yang tak ada sabdu, dibaca pula seolah-olah huruf qalqalah itu ada sabdu. Contohnya macam dalam surah Al-Alaq. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ramai yang baca macam tu tanpa dia perasan. Baca dengan khalaq. Sedangkan qaf pada ayat pertama surah Al-Alaq, tiada sabdu. So dibaca dengan sepatutnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Bukannya khalaq. Hati-hati Okey, bacaan yang ini bila waqaf pada huruf bersadu dinamakan qalqalah akbar. Yang Puan Fazlianti tulis tu qalqalah kubra tu apabila kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat yang kita kena matikan huruf qalqalah itu tanpa sabdu, itu qalqalah kubra. Contoh dalam ayat ini ini qalqalah kubra bil qist. Kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat tanpa sabdu. Bila kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat dengan sabdu, itu qalqalah akbar. Apa bezanya? Yang ini terus keluarkan bunyi lantunan bil qist. Yang ni tekan dulu baru lepas lantun bil haqq. Saya harap jelas itu Puan Zaitun jelas. Alhamdulillah, terima kasih Puan Zaitun. Puan Zainun pun jelas katanya. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak Puan Zainun. Terima kasih banyak Puan Zaitun atas feedback maklum balas. Terima kasih banyak. Okey. Puan Fazlianti pun terima kasih juga. Okey. So qalqalah kubra itu, ini contoh qalqalah kubra. Kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat. Kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat tanpa sabdu. Kalau kita waqaf pada huruf qalqalah di akhir ayat dengan sabdu, berserta sabdu, itu qalqalah akbar. Apa beza bacaannya? Yang ini terus lepaskan bunyi bil qist. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Okey? Kalau ada sabdu atas huruf qalqalah di akhir ayat, tekan dulu baru lepaskan lantunan. Tekan dulu bil haqq. Okey, jelas Terima kasih Puan Syadah. Selamat datang. Selamat datang Puan Syadah. Sahabat kita dari Puncak Alam. Lama tak nampak, lama tak jumpa. Okey. Okey, kita pergi pada ayat pertama So kita nak hati-hati sebab macam yang saya sebut tadi, faham Terima kasih Puan Fazlianti. Sebab saya sebut tadi, berlaku kesalahan biasanya sebaliknya. Kita waqaf pada huruf qalqalah yang tak ada sabdu, kita tekan. Contohnya dalam surah Al-Alaq tu. Surah Al-Alaq tu saya bagi contoh sebab berdasarkan kepada pengalaman saya, banyak berlaku kesalahan bacaan dekat situ. Surah Al-Alaq tu antara surah yang biasanya banyak berlaku kesalahan sebab dilakukan ataupun dibaca dengan qalqalah akbar. Kalau kita sama-sama tengok surah Al-Alaq Iqra. Saya buka contoh surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq tu ada banyak qalqalah kat situ kan. Iqra, kita dah jumpa dah first qalqalah. Okey, kita tengok, saya cuba buka surah Al-Alaq Okey, kita buka surah Al-Alaq sekejap. Okey, boleh nampak jelas Okey, ini qalqalah kubra. Qalqalah yang berada di tengah ayat. Okey, ini qalqalah saya terbalik dah. Qalqalah sughra, iaitu qalqalah yang berada di tengah ayat. Okey, yang dia sudah berbaris mati original. Itu qalqalah sughra. Ini qalqalah kubra ialah qalqalah yang berada di akhir ayat, yang original asalnya berbaris hidup tapi kita matikan dia kerana waqaf. Itu beza dia. Okey,
Okey, ni qalqalah sughra, qalqalah yang berada di tengah ayat ataupun di tengah bacaan yang original memang dah berbaris mati. Qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang berada di akhir ayat yang originalnya berbaris hidup, yang kita matikan dia kerana waqaf, maka baru datang sifat qalqalah padanya. Saya harap jelas Okey. Puan Jamayah, alhamdulillah faham jelas, terima kasih Puan Jamayah. Puan Rumisha pun jelas juga, terima kasih, alhamdulillah. Cik Jambo jelas. Waalaikumsalam Cik Norway Din, betul saya sebut Waalaikumsalam Puan Ella, mohon masuk ke lambat. Tak apa, tak ada masalah. Okey, selamat datang. Okey, selamat datang Cik Norway, selamat datang Puan Ella. Okey, so jelas Okey, yang ini biasanya sering kali, kerap kali, banyak kali, acap kali dibaca dengan qalqalah akbar, dibaca seolah-olah adanya sabdu di atas qaf ini. Okey, macam saya buat bacaan tadi, saya tunjuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Ramai yang baca macam tu. Ramai yang membaca dengan khalaq. Bila kita baca khalaq, seolah-olah kita sudah tambah tanda bacaan sabdu di situ. Sepatutnya kita bacakan dia atau bunyikan dia dengan bacaan ataupun dengan bunyi khalaq. Rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Terus bunyi khalaq. Bukannya khalaq. Okey, dia dah terbalik. Qalqalah kubra kita baca qalqalah akbar, seolah-olah ada sabdu, kita tambah sabdu. Hati-hati Yang tak ada sabdu jangan ditekan-tekan. Terus direct bunyi qalqalahnya. Khalaq. Khalaq. Okey? Kha satu makhraj, satu bunyi. La satu makhraj, satu bunyi. Qa satu makhraj, satu bunyi. Sifat huruf lantunan qaf. So, bila kita cantum Rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Bukannya khalaq. Hati-hati. Khalaq. Okey, ramai yang tertukar. Yang tak ada sabdu dibaca seolah-olah ada sabdu atau qalqalah. Yang ada sabdu pula dibaca seolah-olah tanpa sabdu. So, hati-hati Yang ini qalqalah kubra, tak ada sabdu, terus direct bunyi khalaq. Khalaq. Okey, jelas Kita balik pada contoh kita. Yang ini ada sabdu. So, tekan dulu bil haq, baru lepaskan qa bil haq. Jangan membaca yang ni pula. Biasa kesalahan yang biasa berlaku ialah dibaca seolah-olah tanpa sabdu, seolah-olah tiada sabdu, dibaca dengan bil haq. Bil haq. Itu bacaan yang salah. Seolah-olah kita dah gugur, kita dah buang sabdu, tanda bacaan sabdu kat situ. So kena ada perbezaan yang jelas bagaimana kita membaca dan membunyikan qalqalah akbar dengan sabdu dan juga qalqalah kubra. Yang ini contoh kubra tanpa sabdu. Harap jelas Harap kita boleh faham, jelas, dan kita boleh baca dan bunyikan dengan perbezaan yang ketara dan jelas. Bagaimana membaca dan membunyikan qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Okey, jelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Abdul Syukur. Selamat datang Cik Abdul Syukur. First time Cik Abdul Syukur First time selamat datang. Okey, selamat datang kita ucapkan. Okey, boleh Okey, insya-Allah kita sama-sama baca ayat yang pertama, contoh yang pertama. Untuk bacaan qalqalah akbar. Bacaan qalqalah di akhir ayat berserta dengan sabdu. Itu qalqalah akbar. Okey, insya-Allah kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Cik Azman. Azman Nawi. Selamat datang Cik Azman. Sama-sama, terima kasih, sama-sama. Okey, kita mula pada ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini biasa baca kan? Ayat ni ramai yang membaca dengan abi lahabin wa tabb. Itu bacaan qalqalah kubra tanpa sabdu. Itu adalah bacaan qalqalah kubra tanpa sabdu. Wa tabb. Itu bacaan qalqalah kubra yang tiada sabdu. Sedangkan dalam ayat ini ia menyerupakan qalqalah yang ada sabdu, dinamakan qalqalah akbar. So kita ada tugas ekstra. Apa tugas ekstra? Sebelum kita lantunkan, lepaskan bunyi lantunan qalqalah, ada tugas tambahan sebelum tu, iaitu menekan ataupun beratkan bacaan atas huruf yang bersabdu, iaitu huruf ba. Watab. Tekan dulu ataupun beratkan bacaan huruf atas huruf ba dulu sebab ada sabdu. Kemudian barulah lepaskan lantunan qalqalahnya. Watab. Bukannya terus watab. Itu bacaan qalqalah kubra yang tak ada sabdu. Sedangkan dalam bacaan, dalam ayat ni adanya sabdu.
So dinamakan qalqalah akbar sebab apa? Kita ada kerja ekstra yang kita kena buat, iaitu tekan bacaan pada huruf ba dulu ataupun pada huruf qalqalah tersebut, baru kita lepaskan lantunannya. Watab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Latifah Abdul Ghani, selamat datang puan. Okey, Tuan Ham jelas Alhamdulillah, terima kasih. Okey, saya harap semuanya jelas. Kalau lah masih tak jelas, tak faham, ada isu, ada kekeliruan, boleh terus ajukan ruangan komen, insya-Allah. Kita cuba bantu semampunya, insya-Allah. Kita cuba jelaskan, kalau perlu kita ulang lagi penerangan tu, insya-Allah. So saya harap semuanya jelas. Okey, ni ayat surah Tabat Yada, surah Al-Lahab. Kita biasa baca. Walaupun kita biasa baca, tapi banyak berlaku kesalahan. Sebab surah Tabat Yada tu ataupun surah Al-Lahab tu, qalqalah akbarnya hanya berada pada ayat yang pertama sahaja. Ataupun surah Al-Masad. Al-Masad, okey. Qalqalah akbar hanya berada pada ayat yang pertama sahaja, iaitu kita wakaf pada huruf qalqalah bersabdu. Ayat yang kedua, qalqalah kubra. Huruf qalqalah tanpa sabdu, huruf qalqalah tanpa sabdu, kubra juga. Huruf qalqalah tanpa sabdu, huruf qalqalah tanpa sabdu. Okey. So ada beza jelas. Yang ini tekan dan lepas. Yang lain tak perlu tekan, terus direct bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Zahir. Okey. So boleh saya tunjuk, kita baca potongan kalimah yang terakhir je. So yang ni kita akan baca dia dengan bacaan watab. Yang ni kasab. Jangan pula kita membaca dengan kasab. Itu salah, kita dah tambah sabdu. So terus je kasab. Yang ni lahab. Bukannya lahab. Okey? Lahab. Yang ni hatab. Bukannya hatab. Okey, hati-hati sebab tak ada sabdu. Terus, ini masad. Bukannya masad. Hati-hati masad. Yang ni pula bukannya dibaca dengan watab. Tak boleh watab. Ada kerja ekstra dulu sebelum keluar lantunan qalqalah, iaitu tekanan pada huruf ba. Watab. Yang lain tak perlu. Terus kasab, lahab, hatab, masad. Okey, jelas Okey, kita kembali pada Quran 6 kita, surah 24. Sekali lagi kita ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, jelas Okey, selamat datang Cik Zahir. Okey, seterusnya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ni jim sabdu. So tekan pada jim, baru lepaskan lantunan. Wal hajj. Kalau jim, wakaf pada huruf jim yang tak ada sabdu, direct terus saja keluar lantunan qalqalah. Wal hajj. Perhatikan bunyi dia. Kalau kita wakaf pada huruf jim, kita berhenti pada huruf jim yang tak ada sabdu, maka bunyinya begini. Wal hajj. Tapi dalam contoh ini, kita wakaf ataupun berhenti pada huruf jim yang ada sabdu. So dibaca dengan wal hajj. Okey, Pak ni harap Cik Amran ada boleh share nota. Okey, Puan Ella pun boleh buat nota tu. Mungkin Puan Ella boleh buat nota dan share. Qalqalah kubra, iaitu kita wakaf pada huruf qalqalah yang tak ada sabdu. Qalqalah akbar, kita wakaf pada huruf qalqalah yang ada sabdu. So untuk huruf qalqalah yang ada sabdu, kita ada kerja ataupun tugas tambahan, tugas ekstra, iaitu kita perlu tekan dulu pada makhraj huruf qalqalah tu, tekan dulu, barulah keluar bunyi lantunan qalqalahnya. Contoh wal hajj, tekan dulu. Kalau tak ada sabdu, tak perlu tekan, terus direct keluar bunyi lantunan qalqalah. Wal hajj. Kalau tak ada sabdu. Kalau ada sabdu, seperti mana dalam contoh bacaan kita ni, wal hajj. Hajj. Okey, harap jelas okey, ada, saya harap tuan-tuan dan puan boleh dapat tangkap perbezaan bunyi ataupun perbezaan bacaan kat situ. Okey? Sekali lagi kita ulang. Sama-sama kita baca insya-Allah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Okey, seterusnya. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ustaz ubah ke kanan sikit, ada lindung. Ke kanan sikit Ke kanan sikit. Saya takut ke kanan, saya dah okey, ke kanan sikit. Boleh Cik Zahir? Saya dah tarik ke kanan sikit phone saya ni. Boleh ke? Harap okey
Okey. Sekali lagi kita ulang. Ini masih ingat ini pun pagi tadi kita dah jumpa hamzah wasl di permulaan bacaan, di permulaan ayat. Tu kita baca dia dengan baris bawah. Sebab huruf ketiganya baris atas. Okey. Ni pagi tadi kita dah jumpa 2 kali tak silap saya. Pagi tadi i'lamu i la tak nak i'lamu. Dia baca dengan kan. Tu mungkin sebab itulah kot keluar jadi kan. Jadi lamu pula, bukan i. Hamzah baris bawah dibaca dengan i, ain mati. Lamu, bukannya lamu. Hati-hati. Tu lamu tu Melayu lah tu. Mulut lidah Melayu lah tu. Ada je baca lamu. Sama je kan. Wasabbih. Jadi wasabbih. Macam yang kita jumpa pagi tadi tak silap saya. Wasabbih. Jadi wasabbih. Kan? Sebab tu kita sebut tasbih. Kita sebut tasbih kan, tasbih. Bukan tasbih. Tak apalah dalam bacaan sebutan kita bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi pada Quran, lafaz Quran, pada bacaan Quran, kita kena jaga makhraj, jaga sifat. Okey. Puan Zaitun faham. Alhamdulillah. Terima kasih puan Okey. Sekali lagi itulah jaga i. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Okey, jaga 2 harakat Seterusnya. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Zahir. Okey, dah okey dah dapat full kita nanti. Alhamdulillah. Sini yang saya nak fokus satu, jaga ha pedas Nah. Tak nak baca dengan nah. Nahnu tu ha bulat. Ha ni. Tak nak baca. Tu ha bulat. Huruf yang berbeza, makhraj pun berbeza. Bunyi yang keluar pun berbeza. Kalau ha ni nah. Nahnu. Ni bukan nah. Ini nah. Nahnu. Kita jaga nah. Ha pedas Nahnu nakusut sabdu. Jaga ada bunyi desiran. Nakussu alai. Kussu alai. Jaga ya lin ya lunak. Alai. Okey, alai tak nak alaika. Alaika. Laika, tak nak laika. Alai, lunakkan dia. Ya, lin. Ya, lunak Waalaikumsalam, Cik Muhammad Nazrin. Okey, alhamdulillah. Alaika naba'ahum. Mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ba, dengung, tutup mulut. Dengung, tutup mulut, 2 harakat minima. Okey, dengung, tutup mulut, 2 harakat minima. Boleh lajak sampai 3-4 harakat, boleh, tak ada masalah. Jaga bibir sekadar bersentuhan dengan lembut saja, jangan ditekan ataupun jangan dikacip kedua-dua bibir kita itu. Okey, dengung. Cara mudah nak cam hukum mim mati ni mudah. Jumpa aja mim mati yang tak ada tanda mati ataupun yang tak ada baris mati, itu adalah bacaan mim dengung. Cuma nak tengok kalau lepas dia ba, mim dengung tu mim dengung yang lembut. Tak perlu ditekan bibir. Kalau mim lepas tu ada mim lagi, itu tekan bibir. Kalau mim mati diikuti dengan ba, mim mati jumpa ba, tutup mulut tetap tutup mulut, cuma bibir tu sentuh je. Bibir atas, bibir bawah tu sekadar bersentuhan je. Tutup bibir memang kena tutup. Tak tutup bukan mim namanya, tutup, cuma sekadar bersentuhan je. Mim yang lembut, ringan, nipis saja. Kemudian dengungkan. Kalau mim mati jumpa mim, itu barulah kena kacip betul-betul bibir. Tu ada tekanan pada bibir atas, bibir bawah ada tekanan. Okey. Hum bil ha, qaf qalqalah. Asalnya bukan qalqalah. Sebab apa asalnya bukan qalqalah? Sebab qaf ni berbaris hidup. Huruf qalqalah adalah huruf 5 huruf, baju dah kotor tadi, ba, jim, dal, qaf dengan ta yang berbaris mati sahaja, barulah dia jadi qalqalah. Tapi disebabkan oleh kerana kita waqaf ataupun berhenti pada huruf qaf yang berbaris hidup ni kita kena tukar dia menjadi bacaan baris sukun. Baris mati kerana waqaf. Bila kita waqaf, huruf yang terakhir ditukarkan kepada bacaan baris mati. Bila qaf ni dah tukar jadi baris mati disebabkan oleh qaf ni salah satu daripada huruf qalqalah, maka barulah datang padanya sifat qalqalah. Okey, kemudian ada pula sabdu, so dia jadi qalqalah akbar. Tekan dulu pada huruf qaf, barulah lepaskan lantunannya bil haqq. Okey, saya harap jelas semua okey, jelas Sekali lagi kita ulang, kita baca bersama-sama. Nah. Okey, jaga nah. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Okey, boleh
Saya baru faham, tahu. Okey, saya dari Senakan, Sabah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rumisha. So kita ada 2 orang lah rakan kita daripada Sabah sekarang ni. Puan Rumisha, Senakan. Kita ada Tuan Hams dari KK Sabah. Alhamdulillah. Selamat datang. So kita ada 2 orang sahabat kita dari Sabah. Okey, kita terus pada ayat berikutnya. Qalqalah mutawassitah macam mana pula ustaz? Qalqalah mutawassitah, jawapan saya ialah wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak Puan Fazlianti. Saya tak pasti qalqalah mutawassitah ada qalqalah mutawassitah ke? Qalqalah mutawassitah, saya minta maaf lah, saya memang tak tahulah, wallahu alam. Yang saya tahu qalqalah ni ada 3 bentuk ataupun ada 3 jenis qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. Setahu saya ada 3 bentuk qalqalah. Qalqalah mutawassitah wallahu alam. First time saya dengar malam ni. Minta maaf banyak. Mungkin ada, saya tak tahu, ataupun mungkin tak ada. Wallahu alam. Boleh saya tahu Puan Fazlianti dengar mana, dapat kat mana qalqalah mutawassitah ni? Tengok Google ada 4 jenis qalqalah. Oh iya ke? Oh, Google kata ada 4 jenis qalqalah wallahu alam. Kalau ikut nanti saya cuba rujuk dalam kitab-kitab yang saya ada. Saya rujuk. Kalau saya dapat jawapannya, insyaAllah dalam sesi kelas berikutnya, insyaAllah saya akan kongsikan. Tapi setakat yang saya pelajari, setakat yang saya belajar dan setakat yang saya tahu setakat ini, qalqalah ada 3 jenis. Qalqalah sughra, qalqalah kubra dan juga qalqalah akbar. InsyaAllah dalam sesi tajwid yang akan datang, yang kita plan nak buat akan datang, kita akan hurai dan jelaskan. Kita akan bincangkan satu persatu dengan detail insyaAllah. Apa bezanya, apa persamaannya. Cuma qalqalah mutawassitah ni first time saya dengar malam ni. Nanti saya cuba rujuk dulu. Mungkin ada, tapi saya tak tahu, ataupun mungkin tak ada. Wallahu alam. Nanti saya cek balik Puan Fazlianti. InsyaAllah dapat jawapannya, insyaAllah saya akan kongsikan dalam masa terdekat. InsyaAllah mungkin dalam sesi kelas kita petang esok ke. Kalau saya dapat jawapannya, insyaAllah saya akan kongsikan. Okey. Terima kasih banyak Puan Fazlianti. Saya cuba cek balik insyaAllah. Saya cuba rujuk balik. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Rosmina. Selamat datang Puan Rosmina Abdul Razak. Okey, kita pergi ke ayat berikutnya. Kat mana kita tadi? Okey, ya ayyuhallazi Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Okey. Sini yang kita nak jaga satu, bacaan mad 4 harakat. Ya, 4 harakat ada misai. Syuhada ada 4 harakat ada misai. Okey. Kemudian yang kita nak jaga sini ada huruf sabdu, tekan pada lam halla. Okey, tanpa dengung Tekan pada waw. Qawwa tanpa dengung juga. Dan ni tekan pada lam lillahi tanpa dengung juga. Okey. Kemudian yang inilah. Okey. Yang ini sebelum huruf qalqalah, ini topik kita yang pagi tadi sebenarnya. Bacaan sukunain ataupun sakinain. Bacaan 2 huruf sukun yang berturut-turutan. Sin memang dah original sukun. Memang dah asalnya berbaris mati. Okey. To asalnya berbaris hidup. Tapi kita matikan dia kerana waqaf. So ada 2 huruf mati yang berturutan. Ini topik kita pagi tadi. So kita bunyikan huruf mati yang pertama. Bunyikan dia dengan makhraj dan juga sifat huruf yang betul. Bil qis, ada bunyi desiran. Jaga makhraj sin dan juga sifat sin desir. Bil qis. Lepas tu to, jaga makhraj to. To bila mati, bila waqaf baca dengan baris mati. Bila baris mati dia jadi qalqalah. Lantunkan, settle pula to. Bil qis to. Bil qis to. Okey. Okey, Puan Ella. Okey, alhamdulillah Puan Ella dah buat nota ni. Qalqalah akbar, hujung. Qalqalah kubra, qalqalah sughra, tengah. Okey. Qalqalah bukan subra, dia ghin, sughra. Sad, ghin, ra, ya, sughra ataupun SUGH. Kalau ejaan Melayu dah, SUGHRO, sughra. Bukan ba, bukan sub, dia sughra, ghin, huruf ghin. Sad, ghin, ra, ya, sughra. Kalau kubra betul, kaf, ba, ra, ya, kubra. Akbar, al-hamzah, alif hamzah, kaf, ba, ra, akbar. Okey. Kubra dan akbar bacaan qalqalah di akhir ayat, sughra di tengah ayat. Okey, betul. Alhamdulillah.
Cik Muhammad Nazir yang tengok WhatsApp yang saya hantar. Okey, insyaAllah nanti saya tengok WhatsAppnya. Okey, so kita jaga bil qist. Settlekan bunyi sin. Ingat pesanan guru saya Datuk Salahuddin saya dah cerita bagi tadi, jangan kumpulkan dua huruf mati sekaligus. Jangan kapankan dua jenazah, dua mayat, dua orang mati dalam satu kain kapan. Kita dah sebut bagi tadi kan. So settlekan sin dulu. Bil qist, barulah settlekan ta pula. Bil qist. Jangan bungkus sekali. Kalau bungkus sekali jadi dia akan masihkan bunyi bil. Macam mana bunyi dia nak buat sekali? Bil qist. Macam mana saya nak buat? Nak buat pun tak kerti lah. Okey, so settlekan bunyi sin dulu, baru settlekan bunyi ta. Bil qist. Okey. Okey, yang ini bukan qalqalah akbar sebab kita wakaf pada huruf qalqalah yang tak ada sabdu. Okey, ini bukan qalqalah akbar. Kalau kita wakaf pada huruf qalqalah yang bersabdu, itu qalqalah akbar. Tekan dulu baru lepaskan. Tekan baru lepaskan bunyi lantun dan qalqalahnya. Okey, sekali lagi kita ulang. Sughra, ya betul. Betul Puan Ella. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Syuhada'a bil qist. Okey, syarat jelas Okey, seterusnya. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. Okey. Ini tak ada qalqalah kat sini. Okey. Tak apa, kita ulang sekali lagi So sini jim ingat lagi apa nama? Waqaf jaiz, waqaf harus. Berhenti pun okey, sambung pun okey. Dia sama 50-50. Berhenti pun dapat 50 markah, waqaf pun 50 markah. Okey. Yang kita bincang 2 hari lepas kemarin. Tak silap saya kemarin Okey, sekali lagi kita ulang. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani wattaqullah. Okey. Ada qalqalah jelas satu kat tengah ni, wal 'udwani watta. Qalqalah ni nama dia qalqalah sughra, qalqalah di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat. Okey, seterusnya. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Okey. Ini pun tak ada qalqalah juga kat sini. Okey. Cuma kita wakaf dengan 4 harakat, ada misai ada misai berserta dengan hamzah. Kalau kita wakaf pada misai tak ada hamzah, 2 harakat aja. Ini pun kita dah jumpa sebelum ni Kalau kita wakaf pada huruf misai tanpa hamzah, 2 harakat aja. Kalau kita wakaf pada huruf yang ada misai berserta hamzah, ada hamzah lepas misai, so kita wajib wakaf dengan 4 harakat. Okey, sekali lagi kita ulang. Jaga ta sabdu, wayat ta, tekan dan lepas. Okey, ni dah ada dengung. Nun mati jumpa kaf, ikhfa kiki. Minkum. Okey, sekali lagi kita ulang. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang bertanda mati, kata dalam Google. Qalqalah mutawassithah tadi ke, Cik Azman? Memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang bertanda mati, kata dalam Google. Okey. Betul ke Cik Azman? Ini maksud qalqalah mutawassithah ke? Yang Puan siapa sebut tadi? Qalqalah mutawassithah Puan Fazlianti sebut tadi. Okey. Ni penerangan Google untuk qalqalah mutawassithah ke Cik Azman? Boleh Cik Azman respon? Memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang bertanda mati, kata dalam Google, ya. Okey, sekali lagi kita baca memberhentikan bacaan pada huruf qalqalah yang bertanda mati, kata dalam Google. Okey. Kalau mengikut ilmu kalau ikut kepada apa dia nak buat ilmu yang disampaikan oleh guru saya dalam sesi talaqi musyafah saya bersama guru saya, kita wakaf ataupun kita berhenti bacaan pada huruf qalqalah yang bertanda mati. Huruf qalqalah tu dah memang original mati, kita berhenti pada huruf qalqalah yang berbaris mati. Huruf qalqalah tu memang dah original mati.
Yang ini huruf qalqalah yang berbaris hidup. Tapi kita tukarkan dia jadi baris mati kerana waqaf. Okey, kalau kita memberhentikan bacaan qalqalah, kalau kita berhenti bacaan ataupun kita waqaf pada huruf qalqalah yang memang dah mati dah. Okey, kalau memang dah mati dah, okey. So kata guru saya itu adalah bacaan qalqalah sughra juga sebenarnya. Sebab qalqalah sughra adalah qalqalah yang originally memang dah berbaris mati, sama ada dibaca wasal ataupun waqaf. Okey, saya ulang qalqalah sughra adalah huruf qalqalah yang memang sudah original ataupun asalnya berbaris sukun. Asalnya sudah berbaris sukun, berbaris mati, walaupun dibaca dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Okey, itu berdasarkan kepada ilmu yang disampaikan oleh guru saya dalam sesi talaqi musyafah saya bersama dengan beliau. Okey. Okey. So bila kita waqaf pada huruf qalqalah yang berbaris hidup, so kita kena buat kerja ekstra, iaitu kita kena matikan huruf qalqalah tu, baru kita keluarkan lantunan. Itu adalah qalqalah akbar mengikut definisi guru saya. Tapi apabila kita waqaf pada huruf qalqalah yang berbaris hidup, yang bersabdu, itu qalqalah akbar. Sebab kita ada 3 kerja ekstra. Kerja pertama, tukarkan huruf qalqalah tu menjadi baris mati. Yang pertama. Yang kedua, tekan pada huruf qalqalah tu sebab ada sabdu. Yang ketiga, keluarkan lantunan. Sebab tu namanya qalqalah akbar. Sebab ada 3 kerja kena buat. Matikan dia, tekankan dia, baru keluar lantunan. Kalau qalqalah kubra, matikan dan keluar lantunan. Qalqalah sughra tak perlu matikan sebab memang dah original mati. Contoh yang ni, sama ada kita bacaan wasal ataupun waqaf, dia memang dah original mati. So bila dah original mati, terus keluar lantunan. Itu adalah definisi qalqalah sughra mengikut guru saya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Apapun, saya cuba rujuk baliklah pengertian qalqalah mutawassithah tu lah. Setakat ni itu yang saya boleh kongsikan lah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita sambung bacaan kita. Bacaan baris yang terakhir Cik Muhammad Nazrin. InsyaAllah saya cuba doakan. InsyaAllah. Okey, kita pergi pada ayat yang terakhir malam ni insyaAllah. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Okay. Ini qalqalah akbar. Qalqalah akbar adalah qalqalah yang berbaris hidup asalnya dan bersabdu. So 3 tugas yang kita kena buat. Ini kata guru saya, 3 tugas. 3 beban kerja. Bukanlah beban pun. 3 tugas lah. Pertama, kita tukarkan baris hidup kepada baris sukun. Tugas yang pertama. Ataupun step yang pertama. Step yang kedua, kita tekankan bacaan di atas huruf qaf sebab ada sabdu. Tugas ketiga, kita lepaskan lantunan qalqalah. Itu qalqalah akbar. Kalau qalqalah kubra, 2 tugas. Tukarkan baris hidup kepada baris sukun, baris mati. Lepas tu, lepaskan bunyi qalqalah. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang memang dah original berbaris sukun. So, tak perlu nak convert dia kepada baris mati. Terus lepaskan lantunan. Walaupun ketika wasal ataupun waqaf. Okey. So, sangat jelas. So, ini qalqalah akbar. Tekan dulu bil haqq, baru lepaskan lantunan dia. Okey, sekali lagi kita ulang. Last, insyaAllah. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq. Okey, jelas Alhamdulillah. Okey. So, kita berjaya menamatkan bacaan kita di muka surat 24 malam ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita akan bertemu esok. Esok dah masuk hari Isnin, 22 Jun. Okey, so esok hari Isnin, 22 Jun, weekdays weekdays kita akan bertemu pada sesi sebelah petang lah. InsyaAllah esok kita akan bertemu pada sesi pengajian yang ke-57. Okey. Esok dah masuk ke sesi pengajian kita yang ke-57. Kita akan sambung bacaan masih lagi di Iqra' 6. Muka surat 25. Okey. Muka surat 25. Dan juga muka surat 26 adalah muka surat latihan ulang kaji ataupun pengukuhan. 25 dan juga 26. Okey. Ini adalah page ataupun helaian ulang kaji ataupun pengukuhan. Nanti di muka surat 27, kita akan sama-sama membincangkan topik ataupun pelajaran terakhir untuk Iqra' 6. Di muka surat 27. InsyaAllah petang esok kita cuba habiskan muka surat bacaan di muka surat 25.
Kalau sempat kita habiskan bacaan di muka surat 26, sebab page 25 dan juga page 26 tu tak ada topik baru. Itu cuma helaian ataupun page bacaan pengukuhan ataupun ulang kaji. Muka surat 27 nanti menarik. Muka surat 27 ikut 6 kita ada topik yang terakhir ataupun pelajaran terakhir untuk silibus Iqra 6 kita ni. Kita ada satu lagi topik terakhir di muka surat 27, iaitu bacaan huruf muqatta'ah. Bacaan huruf muqatta'ah yang saya sebutkan semalam sangat menarik sebab akan ada formula ataupun dalam bahasa, kalau kamu saya kata sifir, ada sifirnya. Ataupun ada formula yang akan saya kongsikan. Ada 3 formula asas yang akan saya kongsikan, yang mana formula itu kalau kita boleh faham, sebenarnya tak perlu hafal pun, kalau kita faham insyaAllah kita boleh ingat. Ada 3 formula asas yang kita boleh pakai untuk keseluruhan bacaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. Jumpa je huruf muqatta'ah, bacaan huruf-huruf special dalam bacaan Al-Quran di awal surah tu, di awal surah-surah tertentu dalam Al-Quran. So kita boleh aplikasikan 3 formula ni yang terpakai untuk keseluruhan bacaan huruf muqatta'ah dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa topik ini di muka surat 27 nanti. Mungkin lusa lah kot, mungkin insyaAllah. Kalau esok kita sempat habiskan muka surat 25-26, so lusa Selasa insyaAllah kita akan ke topik bacaan huruf muqatta'ah ni. Sangat menarik sebab ada 3 formula. Ada 3 formula ataupun akan ada 3 sifir yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan yang terpakai untuk bacaan huruf muqatta'ah keseluruhan Al-Quran insyaAllah. Alhamdulillah. Akbar 3 step melibatkan sabdu, tukar, tekan, lepas. Ya, tukar baris hidup kepada baris mati, tekan atau huruf yang bersabdu, baru lepaskan lantunan bunyi qalqalahnya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rusmina, terima kasih Dr. Surya, alhamdulillah, terima kasih semua. Okey, so alhamdulillah setakat itu saja sesi kelas pengajian kita malam ni. Sekali lagi saya ucapkan jutaan kemaafan. Nombor 1 atas kelewatan kita bermula malam tadi. Kita lewat dalam 10 minit tadi, minta maaf banyak. Sebab saya berkejaran pulang dari Cyberjaya, ada kerja sikit kat sana. So lambat sikit. Saya hampir-hampir nak cancel lah, takut lambat kan. Saya pulang daripada Cyberjaya tu dengan kadar kelajuan yang tinggi, speed kan, kat highway tu. Sebab rushing juga, nak hantar notis nak pembatalan kelas. Saya rasa tak sampai hati, tak tergamak. So saya cuba balik dengan kadar kelajuan yang tinggi juga memecut di highway tadi. Alhamdulillah, walaupun kita bermula lewat sikit, lewat 10 minit, alhamdulillah kita dapat teruskan juga sesi live kita pada malam ni. So saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi menunggu saya. Okey. Sekali lagi saya ucapkan jutaan kemaafan atas kelewatan, juga atas sebarang kelemahan dan juga kekurangan saya malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu petang esok jam 5 petang lepas solat asar pada pertemuan yang ke-57. Sambung bacaan di muka surat 25 dan juga muka surat 26 insyaAllah. Okey. So saya rasa sekadar itu. Sekali lagi saya ucapkan jutaan ribu terima kasih kepada semua. Terima kasih Puan Zaitun, Tuan Hams dan juga semualah. Semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang sudi bersama-sama dengan saya pada sesi live pada malam ni insyaAllah. Kita akan bertemu petang esok jangan lupa waktu yang sama macam minggu lepas lah. Jam 5 petang insyaAllah. Terima kasih Cik Azman Nawi. Terima kasih banyak. InsyaAllah jangan lupa 5 petang esok boleh sebarkan, hebar-hebarkan informasi ini supaya lebih ramai lagi saudara mara kita, kenalan kita kan, boleh turut serta dan dapat manfaatnya bersama-sama dengan kita insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa petang esok 5 petang. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.